A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ummil mu'minin ummi abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang bermaksud dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama, yang bukan bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang saya muliakan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya cintai, yang saya hormati, seluruh sahabat-sahabat Facebook sekalian, dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam kuliah subuh kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan tanda syukur kita kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Tuhan yang memberi rahmat. Dan perbanyaklah kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan kita mendapat ketenangan dan kita mendapat keampunan dan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah subuh pada hari ini, ya, bersama dengan saya sekali lagi Dai Aiman. Kita nak berkongsikan tentang ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat penonton sekalian, kalau kita melihatkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah realiti dalam kehidupan kita. Yang mana kalau kita melihatkan banyak sangat perkara-perkara baru yang kita buat dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya, kalau dulu kita kelas secara berhadapan, orang kata bertalaki, tapi sekarang ini kita kelas secara online. Dan kalau kita lihat dulu mungkin kita menulis di atas buku. Berbeza keadaan sekarang ini, kita tulis dekat komputer, dekat laptop dan sebagainya. Dan kalau kita tengok bezanya dulu, kita naik unta, tapi sekarang ni naik kereta. Itu salah satu daripada perkara-perkara pembaharuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dulu mana ada telefon, sekarang ni dah ada telefon dah kan. Namun begitu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baharu dalam urusan kami ini,
maka dia bukan di kalangan Nabi, ataupun kalau kita sebut dalam hadis ini, maka ianya tertolak. Bagaimana kita nak faham hadis Nabi SAW ini? Maksud Nabi SAW bukanlah benda-benda yang saya sebutkan sebentar tadi. Makcik kan pakai telefon tu kan. Bukanlah pembaharuan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bukanlah yang kereta kita pakai itu benda-benda yang pembaharuan kita buat. Ya, tapi yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW pembaharuan itu apa dia? Pembaharuan daripada sudut di dalam amalan-amalan seharian kita ni. Dalam amalan seharian kita. Sebagai contohlah makcik ya, Nabi SAW pesan kepada kita, kalau lepas solat tu, di antara benda yang kita buat, kita berzikir 30 kali subhanallah, 30 kali alhamdulillah, 30 kali ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar kan. Jadi tiba-tiba sampai dekat kita pula, aku tak nak buat benda lain. Aku tak nak baca Quran. Aku tak nak zikir-zikir yang lain. Aku nak fokus satu zikir saja. La ilaha illallah. Aku nak buat 10,000 kali. Yang lain aku tak nak. Aku nak fokus la ilaha illallah saja. Sedangkan ya, Nabi SAW ya, tak adalah menyuruh kita untuk semata-mata melafazkan kalimah itu saja. Walaupun kalau kalimah la ilaha illallah kalimah yang bagus ya, namun dalam Islam Nabi mengajarkan kita untuk bersederhana. Baik. Kalau kita melihatkan dalam hadis ini ada menyatakan ia berkaitan dengan beberapa perkara berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sebagai contoh, kalau kita ambil dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang bermaksud, katakanlah yakni ya Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah akan mencintaimu. Surah Ali Imran ayat 31. Nampak? Kalau kita ni benar-benar cinta ke Allah SWT, kita kata kita cinta ke Allah, macam mana kita nak buat? Caranya simple. Kita ikut kata-kata Nabi SAW. Nabi dah bagi guideline kepada kita dalam hadis macam mana kita nak melakukan amal-amal soleh, macam mana kita nak melakukan solat-solat sunat, macam mana kita nak berzikir dan sebagainya. Dan berikutnya disebut juga dalam surah Al-An'am ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan bahawa yakni yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah dia. Janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Apa maksud perkara ini? Ia dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud sebaik-baik bicara adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan adalah urusan yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kalau kita melihatkan akan berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu amalan ini, kita diingatkan akan sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, yang mana ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW menceritakan keadaan sahabat ini, dia nak buat satu perkara yang luar biasa. Dia datang ke rumah Nabi SAW dengan harapan dia nak tengok apakah yang Nabi buat di rumah, sehingga kan Nabi ni terlampau hebat, terlampau mulia. Lalu ketika itu dia bertanyakan kepada isteri Nabi SAW, apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumah. Lalu diceritakanlah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumah. Lalu ketika itu Nabi SAW, dalam satu ketika Nabi pun bertanya kepada mereka, adakah kau bertanya tentang amalan-amalan dilakukan olehku ketika mana di rumah? Lalu betul, sahabat tersebut pun mengatakan, ya Rasulullah, kami ni melakukan solat sehingga kami ni tak tidur pada waktu malam. Kami ni melakukan puasa sampai kami tak buka-buka. Kami ni menghindari wanita sampai kami ni tak kahwin. Nampak? Lalu di situ kata Nabi SAW, aku solat dan aku juga tidur. Aku puasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga berkahwin. Nampak? Di situ menunjukkan bahawa Islam ini bukanlah satu agama yang orang kata apa, yang berat, satu agama yang menyeksakan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sesebuah amalan itu untuk kita menghayati akan amalan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun amalan-amalan tersebut supaya apa? Supaya kita boleh melakukan amalan itu tanpa ada rasa tekanan. Jadi oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nak lakukan amalan sungguh-sungguh ini, lakukanlah amalan tersebut mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, kalau kita melihatkan antara perkara-perkara yang dilakukan perkara bid'ah, tapi perkara bid'ah ini bid'ah yang membawa kepada perkara kebaikan. Sebagai contohnya, yang paling jelas ketika mana pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam satu mushaf. Begitu juga dengan penulisan naskah Al-Quran tersebut dan menghantarnya ke kota-kota bersama dengan para qurra, yang ahli pembaca Al-Quran. Dan juga kalau kita melihatkan dengan penulisan ilmu-ilmu nahwu, faraid, hisab, tafsir, perkataan sanad-sanad, matan hadis dan sebagainya, ini juga disebutkan sebagai perkara-perkara bid'ah. Namun perkara ini perkara yang membawa kepada kebaikan. Yang kita melihat kepada bid'ah yang tercela itu, di antara bid'ah yang dikeji, yang disebut adalah perkara-perkara yang boleh membawa sesuatu kepada kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, sebagai contoh, bila mana kita melakukan zikir yang keterlaluan sehingga meninggalkan perkara-perkara yang sepatutnya kita melakukan aktiviti syariat. Zikir je, kerja pun tidak, zikir je, apa pun tidak buat, meninggalkan perkara-perkara fitrah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, kalau nak beramal, pastikan kita melakukan amalan itu mengikut landasan ataupun mengikut aturan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beramal dengan amalan yang bukan dari agama kami, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Baik. Kalau kita melihatkan tentang bagaimana solusi yang perlu kita bawa dalam isu ini adalah, yang pertama, kita tengoklah kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, banyak lagi hadis-hadis Nabi ataupun sunnah-sunnah Nabi yang boleh kita buat. Kenapa kita nak kena buat benda-benda yang Nabi tak sebut? Kenapa kita nak kena buat benda-benda yang Nabi tak gariskan? Dan yang kedua, kita perlu elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang di luar daripada suruhan Nabi SAW. Yang ketiga, jangan kita wajibkan sesuatu perkara yang bukan Nabi buat. Sebagai contoh, tahlil. Nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi yang salahnya adalah kita wajibkan. Dah mati dah laki kat PAH ni. Apa kata, tak buat tahlil ke? Sampai kita mewajibkan perkara itu. Nak buat boleh, tak ada masalah, buatlah. Sebab apa? Kita berzikir, sebut nama Allah. Yang keempat, kita perbetulkan niat kita. Kita buat tahlil tu sebab apa? Kita nak beri makan kepada orang. Bukan sebab kita nak mengada-adakan amalan tersebut. Yang kelima, pastikan setiap apa yang kita buat itu biarlah ianya kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan bid'ah yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, bila buat satu amalan, pastikan kita ada ilmu dan pastikan itu adalah suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman mohon undur diri. Like dakwah, share ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.